Saya pun banyak agak dapat soalan. Dia kata kalau seorang ibu tu dia nak sembahyang jemaah dengan anak dia pula ada 3 orang anak perempuan, kemudian ada seorang anak lelaki dia belum balik, berumur 11 tahun. Dia kata, boleh tak kalau mak ni nak jadi imam, anak ni yang kecil ni duduk belakang? Guys, jangan lupa subscribe, like and comment di YouTube RI TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar Ustaz Samsul, Debat ataupun panggilan Mr. SD? Boleh ya Ustaz SD? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat adanya YB. So YB apa khabar? Alhamdulillah saya sihat. Cuma sini hujan dari malam tadi, hujan lebat. Pagi tadi pun hujan, pagi ini sejuk sikit lah SD. Alhamdulillah. Saya merakamkan ribuan terima kasih kepada SD atas kesediaan untuk live bersama saya. Memang besar harapan saya mewakili warga Dun Sungai Tawa untuk bersama Ustaz berkumandang pada pagi ini. Kerana sebelum ni saya rancang untuk SD datang ke Dun Sungai Tawa untuk bagi sedikit ceramah. Tapi kerana wabak COVID-19 ini, ya, kita kena PKP. Jadi dengan jadual SD yang begitu padat, alhamdulillah 6 Ramadan ni SD bersama saya berkumandang secara live yang akan boleh sama-sama lah penduduk Dun Sungai Tawa ni dengar apa-apa perkara yang kita bincangkan pada pagi ni. Jadi seperti mana yang kita semua tahu lah Ustaz, khususnya saya memang jangkakan pada tahun 2020 ni adalah satu tahun yang sepatutnya meriah. Kita menjadi negara maju. Tak pernah saya fikir sepatutnya jadi sebuah negara maju, tetapi dah menjadi satu tahun musibah kepada negara kita dan juga seluruh dunia. Daripada wabak epidemik menjadi wabak pandemik pada seluruh dunia, iaitu wabak coronavirus COVID-19 ini yang menyebabkan boleh dikatakan seluruh dunia lumpuh, khususnya negara kita juga turut terjejas dan kita diarahkan PKP, iaitu duduk saja di rumah. Saya ingat dah sebulan lebih kan. Jadi sebab tu saya nak tanyalah kepada SD, kepada orang Dun Sungai Tawa ni, pakcik-pakcik, makcik-makcik, maklum, faklung. Biasanya diorang ni khusus pakcik-pakcik ni lah biasanya kita memang akan solat berjemaah setiap waktu di masjid dan juga solat Jumaat. Tapi kali ini memang kita mendapat arahan untuk tidak lagi berkumpul di sesuatu tempat secara beramai-ramai, dan oleh atas sebab itu tidak boleh lagi dilakukan solat secara berjemaah di masjid-masjid ataupun surau-surau. Jadi saya minta pandangan SD lah dari sudut perkara ini macam mana kepada masyarakat yang dah orang merindui lah solat berjemaah di masjid. Alhamdulillah, syukur kalau kehadrat Allah SWT kerana pada hari ini saya diberi ruang dan peluang untuk bersama dengan YB. Dah sekian lama kita tidak sepentas kan. Dulu pun kita duduk pun tidak sepentas pun sebab pentasnya belum ada masa tu. tapi kalau kita ceritakan dari bab solat Jumaat ni, kadang-kadang tak tahulah ada rasa macam, tapi disangka baik je lah. Sebab yang best tu ramai orang yang sebut, dia kata rindu tu nak pergi masjid kan. Padahal dia selama ni tak pergi masjid pun. Tu yang kelakar tu kan. Tapi dalam hal solat Jumaat ini yang sering dibawa, dia kata barang siapa yang meninggalkan solat Jumaat dengan sengaja kan 3 kali berturut-turut, dia jatuh hukum dia. Ada yang pandangan jatuh hukum fasik pada orang tu. Tetapi dalam hal ini jatuh berdosa lah juga. Tetapi dalam hal ini kalau kita tengok keadaan ini diberikan kelonggaran, harus hukumnya untuk meninggalkan solat Jumaat di masjid walaupun 3 kali berturut-turut, walaupun 5 kali berlebih-lebihan, disebabkan oleh dalam tempoh PKP arahan daripada pemerintah negara. Dan begitu juga kita petik satu hadis ketetapan hukum, hadis Nabi SAW menyebut siapa yang mendengar seruan azan kemudian tidak mendatangi pergi masjid, maka tidak sempurna salatnya melainkan disebabkan oleh keuzuran. Melainkan disebabkan oleh keuzuran. Jadi sahabat-sahabat tanya apa maksud keuzuran itu? Jadi Nabi jawab keuzuran itu adalah
ketakutan, kebimbangan atau penyakit. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi makna kata kebimbangan, ketakutan ataupun penyakit itu adalah keuzuran yang dibenarkan. Contoh, kalau kita keluar rumah, nak pergi sembahyang Jumaat, dulu-dulu kan kita tak ada kereta Camry, kan dulu. Dulu kita tak ada kereta yang besar-besar, tak ada. Kita naik kereta, kita jalan kaki pergi sembahyang Jumaat atau naik basikal. Tetapi bila kita nampak hujan lebat, kita takut ribut petir, maka dalam hal itu kita dibenarkan untuk pusing balik. Tetapi walaupun walaupun harus meninggalkan solat Jumaat bagi kita sebabkan takut, maka kita hendaklah menggantikannya dengan solat Zuhur. Jadi jangan bimbang kalau kepada semua pengundi-pengundi, penduduk-penduduk di Sungai Tawar, jangan risau sebab dari segi ini pun telah disahkan oleh mufti di seluruh negara. Majlis Fatwa Kebangsaan pun telah mengesahkan perkara ini. Jadi jangan risau. Jadi dia tidak jatuh hukum berdosa untuk orang yang meninggalkan solat Jumaat dalam tempoh PKP ini. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Dan begitu juga Ustaz dengan solat tarawih. Kita pun tak boleh solat tarawih pada tahun ini. Kita tengok bukan saja di dalam negara kita, malahan tanah suci kota Mekah dan juga Madinah Al-Munawwarah juga tidak dibenarkan untuk tarawih, tapi tarawih ni mencabar. Bila tarawih ni tak boleh buatkan masjid dengan surah, dia menjadi cabaran kepada orang lelaki yang selama ni belagak konon macam dia tu hebat sangat sebagai ketua keluarga, kan? Ya, betul. Jadi YB, macam mana YB? Setakat ni solat tarawih YB buat berapa kat rumah? Saya setakat ni alhamdulillah saya biasa buat 8 bersama keluarga. Buat 8. Kalau adalah juga sekali tu dapatlah buat 20. Tapi kebiasaannya kita solat berjemaah dan buat 8 bersama keluarga. Selepas itu bolehlah kita buat pengisian seperti tadarus Al-Quran bersama keluarga. Jadi Ustaz kalau boleh bagi sikit pandangan kepada ibu bapa yang ada di rumah tadi macam Ustaz cakap, ini masanya untuk menguji ibu bapa, susu bapa lah sebagai ketua keluarga ataupun imam di dalam sebuah keluarga, sama ada waktu ini dapat diisi. Itulah saya pun banyak agak dapat soalan. Dia kata kalau seorang ibu tu dia nak sembahyang jemaah dengan anak dia pula ada 3 orang anak perempuan, kemudian ada seorang anak lelaki dia belum balik, berumur 11 tahun. Dia kata, boleh tak kalau mak ni nak jadi imam, anak ni yang kecil ni duduk belakang? Jawapannya mutlaknya tak boleh, sebab anak lelaki tu perlu diajar, latih dia jadi imam. Jadi mak dia kata kalau nak mengajar anak jadi imam dengan kita duduk depan sekadar untuk mengajar boleh, tapi dalam solat tak boleh jadi imam. Jadi macam mana pun kepada lelaki-lelaki di luar sana, anda perlu menggalas tanggungjawab sebagai pemimpin keluarga dan juga sebagai imam solat. Jadi sebagai imam solat pula, kita tengok dalam solat sunat tarawih ini, jangan kita risau sangat sebab solat sunat tarawih ini adalah sunat yang buat dengan ikut kaedah kita masing-masing. Sama ada kita nak buat secara pendek, kita nak buat panjang, kita nak buat, orang kata, kita nak buat lepas tidur nak buat lagi pun boleh. Saya bermula daripada lepas isyak kita dah boleh tarawih dah. Jadi kita boleh buat 8, boleh buat 10 dan kebanyakan kerisauannya selain pada bacaan, jangan risau. Kita boleh baca surah yang kita tahu, walaupun ulang surah yang sama tak ada masalah. Dan begitu juga ada orang yang dia paling risau lepas saja bagi salam, dia tak tahu nak selawat apa, nak zikir apa. Kan? Jadi makna kata dalam keadaan macam tu jangan risau. Kalau dah tak ada apa sangat nak baca, kita bacalah Astaghfirullahalazim. Itu je. Kalau kita Astaghfirullahalazim, lepas tu bangun Allahu Akbar. Itu paling, orang kata paling apalah, orang kata paling tak tahu. Ataupun kalau dah susah sangat, Assalamualaikum warahmatullahi, tu bangun ya Allahu Akbar pun boleh, tidak ada masalah sebab dia solat sunat. Yang penting bila orang tanya buat 8 ke buat 20, jawapan ni yang penting buat, jangan tak buat sudah. Kan? Jadi itulah. Jadi kepada semua, galas tanggungjawab, inilah masanya untuk kita mempelajari. Kalau kita tak tahu, kita belajar sampai kita jadi tahu. Banyak hikmahnya dalam orang kata dalam peristiwa di sebalik PKP ini. Jadi sekarang saya nak tanya YB pula. YB, dalam tempoh PKP ni, YB tengok apakah kesan yang paling besar kepada masyarakat di Sungai Tawar yang YB tengok dari segi mungkin dari segi Ramadan ni lah, YB tengok apakah kesan, siapakah golongan yang paling terkesan dan apakah dia? Silakan YB.
Okay, pandangan saya di DUN saya lah, kawasan luar bandar. Saya tengok ini pengalaman pertama lah kepada seluruh umat Islam dan rakyat di negara kita. Yang pertamanya, kita hadapi Ramadan secara PKP. Okay, duduk di rumah dah sebulan lebih, walaupun kita seperti maklum begitu banyak bantuan yang diberi oleh kerajaan, tetapi tidak dinafikan dari segi ekonomi. Ya, mereka benar-benar terjejas. Ya. Kalau saya tengok sekarang dah masuk bulan Ramadan yang juga bila petang musim tengkudu, dah pasti kebanyakan penduduk di sini rata-ratanya petani, tak dapat pergi ke kebun, dan saya dipahamkan hasil kampung juga tak dapat dijual seperti pisang, tanaman-tanaman dan sayuran. Jadi mereka dari segi ekonomi cukup terjejas. Sebab itu saya minta kepada kerajaan agar teruslah membantu golongan luar bandar ni, khususnya petani-petani dan nelayan yang hilang punca pendapatan. Begitu juga dengan peniaga-peniaga bazar ni. SD, kalau kita tengok bazar Ramadan lah, bazar Ramadan. Biasa Ramadan, diorang meniaga, kali ni dah tak boleh dah. Kalau sebelum ni boleh lagi meniaga kedai makan sebelah pagi buka. Bila waktu macam ni nampak gaya, pagi dah tak boleh, harap petang lah bazar Ramadan. Masalahnya di DUN saya ni dari segi penghantaran. Penghantaran sini tak ada Foodpanda, SD tak ada Foodpanda dan sebagainya. Jadi ada beberapa tenaga penghantar ni yang berdaftar dengan PDRM, itu juga terhad. Jadi saya nampak inilah suasana baru yang ada di DUN saya lah. Jadi saya nampak macam-macam kaedah lah yang tengah mereka usahakan untuk memajukan peniaga masing-masing. Tapi YB, kita faham lah dari segi bantuan. Saya pun dapat juga maklumat yang di-share oleh sahabat-sahabat dan sebagainya tentang memang YB aktif membantu turun padang dan sebagainya. Tetapi ialah dalam istilah kita dalam masyarakat hari ni kan, kita memberi ikan dengan memberi pancing kan. Jadi dalam hal sekarang, dalam waktu PKP kita faham, kita bagi pancing, kita bagi ikan pada mereka. Jadi agaknya mungkin YB kena fikirkan jugalah YB, satu program-program yang YB kena rangka selepas saja selesai PKP untuk bantu mungkin, sebab mungkin ada orang yang sebab lepas PKP nanti YB akan banyak golongan YB, tak kira lah di mana juga selain Merdeka Sungai Tawau, seluruh Malaysia yang zero, yang dia tak tahu nak buat apa YB, sebab dia dah hilang punca pendapatan, dia nak bermula daripada kosong. Jadi mungkin YB perlu createkan kursus kesawanan dan sebagainya. Apa pandangan YB dalam hal? Baik, terima kasih SD. Saya rasa pandangan yang cukup baik. InsyaAllah selepas PKP ni kita akan rancang perkara-perkara yang boleh kita membantu semula, khususnya petani dan generasi muda. Yang macam mana SD katakan tadi, kebanyakan mereka dah hilang punca pendapatan. Sudah pasti mereka perlukan bimbingan daripada kita, daripada kerajaan. Dan saya yakin kerajaan juga melalui kementerian-kementerian akan banyak mengadakan program-program untuk membina ataupun memperkasakan balik ekonomi masyarakat ataupun rakyat di dalam negara kita. Kerana bukan sahaja negara kita, malah seluruh dunia terkesan berkenaan dengan ekonomi ini, dan kita boleh, saya jangkakan mungkin ekonomi boleh jadi seperti habis perang dunia kedua lah, kita boleh tengok.